Sama juga macam WhatsApp. Okey, kejap. Kita ada soalan daripada Bobby Carlos. Ada beza ke steam dadah berbeza ni? Ke sama je atau apa barang boleh bagi steam layan je atau pengguna ini memilih nak layan dadah apa? So mungkin ini Fuad boleh ceritakan sikit lah. Saya pun belum try lagi. Terima kasih. Kalau dah try bahaya tu. Dah try bahaya. Baik, Wan Assalamualaikum. Okey, Wan senyap tadi. Wan, ada beza tak Wan? Berapa dadah kau dah try dah Wan? Tak ada pun. Saya satu je. Satu je? Syabu je. Wan try apa? Syabu tu lah macam yang Encik Fuad cakap tu. Syabu ni bagian dia jenis opiat ke? Kau opiat? Methamphetamine. Methamphetamine, okey, jenis baru lah Syabu ni. Fuad, berapa banyak, mana satu yang paling steam? Mana satu paling steam? Dia bagi saya macam pada individu lah. Ada yang gemar ganja, ada yang favorite dia heroin, ada yang syabu, yang kalau penagih syabu dah tentulah dia kata syabu ni bagus. Kalau heroin ada yang mengatakan heroin ni lagi sedap, kan? Tapi bagi saya pernah cuba sedikit-sedikit lah, ganja sedikit. Pernah saya cuba dan saya pernah hisap. Heroin memang saya punya favorite. Kan? Saya dulu heroin cara hisap pun daripada chase, saya naik pangkat kepada jab, kepada suntikan. Dan syabu saya sekali juga hisap syabu. Jikalau ada syabu, saya ambil syabu. Syabu ni sebagai sampingan saja, tapi yang favorite dia heroin lah. Tapi antara tiga-tiga jenis dadah ni, dia berbeza cara dia punya khayalan dia dan cara dia punya pembawaan badan tu sedap, dia punya sedap badan tu kan. Bagi saya kalau ganja ni dia kalau orang yang tak biasa ni yang tahu ganja ni kalau kena dia nak makan, gelak kan. Kalau heroin dia bukan setakat dia steam tapi badan tu jadi rasa macam boleh terbang pun ada kan. Sedap dia. Kalau syabu ni dia jadi sesuatu tu, bila buat sesuatu tu dia macam galit. Kita buat sesuatu tu dia fokus. Kalau syabu ni. Cuma bezanya syabu ni dia tak ada gian lah. Cuma dia kalau tak kena syabu ni kerja nak tidur aje. Kalau heroin ni dia ada penarikan dia, gian dia. Setiap selang 4 jam ke 5 jam kita nak kena bilas. Nak kena lepas setiup tu kan nak kena lagi. Mungkin sehari tu dalam 3 kali. Sebab dia ada dia punya penarikan dia menguap. Rasa macam seram sejuk. Saya ada seorang kawan, dia kerja kelab malam lah kot. Dia jenis geng-geng LGBT ni. Tapi dia kata dia kerja kelab malam, dia perlukan, saya tak tahu dia kata ambil dadah, dia tak cakap apa. Saya rasa syabu kot. Kalau dia ambil tu baru dia boleh kerja. Memang dia kena ambil. Lepas tu dia kata dia akan cuci lah. So dia kata dia macam tak ketagih, tapi Encik Din tak setuju. Dia kata kalau dia tak ketagih tapi kalau tak ambil dia tak boleh buat kerja. Jadi ketagih lah tu Din. Ketagih lah tu. Kalau dah lebih, kalau tak ada tu tak boleh buat kerja, mana tu masuk ketagih lah. Mungkin dia orang ni kadang-kadang kurang fahami tentang apa itu ketagih kan. Dia umpama macam kebergantungan kepada dadah. Maksudnya kalau dia cakap dia tak gian, tapi kalau dia ambil baru dia boleh kerja. So dia kebergantungan kepada dadah tu. Mungkin Fuad boleh bagi tahu dia isap lepas tu apa jadi. Kalau dia tak isap jadi apa. Okey, kita cukup, jangan itu nanti kejap ya. Ada saya pernah nampak ada Radio Hakim, ada mungkin orang ADK ada share satu, dia mungkin bekas juga. Dia kata one too many, thousand never enough. So basically dia kata jangan try lah. Satu tu terlalu banyak lah. Kalau 1000 tu pun takkan cukup. So dia kata dia always change new high sampai betul lah Encik Din? Betul ya. Puan Ju hari-hari alami benda tu. Oh ya ke? Kita kena bagi Puan Ju lah, kesian dia seorang orang tak tengok dia. Puan Ju tak apa, saya dengar je.
Tak, ada kawan saya budak sekolah. Dia duk promote, dia kata kenapa tak boleh isap ganja ni? Macam dia kata ganja kat Israel nak buat ubat lah. Orang dulu memang pakai benda tu buat macam rekreasi, ada dia tunjuk gambar nan isap ganja. So macam dia memang tak puas hati kat Malaysia lah. Tak boleh isap ganja. So, macam mana Puan Ju cakap benda ni? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih lah pada tuan moderator kita, Cik Bon, dan saya punya Tuan Haji Nazri lah selaku Esko JKPDA di Keampang lah. Okey, berhubung dengan soalan tuan tadi berkaitan dengan ganja ni, sebenarnya kalau ikut pengalaman saya lah, sebab saya dah hampir 13 tahun bertugas sebagai pegawai pemulihan di Keampang, sebagai kaunselor yang banyak handle kes-kes dadah ni, kadang-kadang bila diorang perdebatkan pasal ganja ni bergaduh juga. Sebab banyak kes-kes yang macam tak ada kefahaman dadah ni kadang-kadang, puan, ganja ni tumbuhan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, maksudnya tumbuhan yang memberi ketenangan. So, isu-isu tu sebenarnya memang kita akan berdebat dengan diorang. Dia ada baca Tapi Al-Quran sikit permasalahan kadang-kadang memang berdebat dengan diorang. Diorang ni power Saya ni. rasa kalau kita tahu kan, ada pengalaman kita di AD Keampang sendiri, satu keluarga memang terlibat dengan dadah jenis ganja. Daripada mak dia, anak dia, suami dia, menantu dia. So satu keluarga yang terlibat. Tapi bila kita perdebatkan berkaitan dengan ganja ni, sebenarnya di Malaysia ni tak ada ganja yang bagus pun, sebab perbezaan dia di Malaysia ni kesan THC tu sendirilah. Yang sebenarnya kalau kata ganja yang baik ni dia punya kita panggil kimia cannabinoid. Kalau bagi terminologi THC kena explain lah. Orang kebanyakan macam saya tak tahu THC tu apa. Apa dia? THC. THC tu dia panggil apa dia? THC. Saya tak tahu dia punya bahasa panjang tu apa, tapi THC lah. Kalau macam cannabinoid tu kesan yang baik pada dadah. Maksudnya kalau macam contoh di Amsterdam tu memang diorang proses sendiri daripada ganja tu sendiri. Tapi di Malaysia ni sebenarnya dia adalah bahan campuran. Sebab tu kalau kita tengok orang yang ambil ganja ni di Malaysia lah, selalunya habit diorang ni banyak yang akan jadi malas, kuat tidur, kuat makan. So kesan-kesan yang kebaikan tu sebenarnya tak ada lah. Dan ada juga setengah kes saya bila dah ambil ganja ni, ada yang akan macam Fuad cakap lah, naik pangkat kan, cuba nak dadah jenis lain sebab kebergantungan dadah tu makin lama makin nak steam. So keadaan itulah menyebabkan kenapa ganja ni pun ramai yang perdebatkan lah. Okey tuan. Okey, terima kasih Puan Ju. Nanti orang kata dia tak wujud, so kita kena tanya dia juga lah. Tapi memang ada dalam grup saya dia memang tiap kali dia marah kawan-kawan saya yang ialah menteri-menteri ke ada yang orang politik ke tak legalkan ganja ni lah. Memang ada kan. Dia tunjuk negara luar dan buat. Okey, itu perbincangan lain, tu saja je buat side strike. Okey, boleh tak sikit dapatkan dadah yang paling utama, mungkin Din boleh cerita sikit yang paling banyak sekali ambil jenis-jenis Din. Dan dari segi kesalahan tu, kalau dadah macam ni berapa gram, mungkin yang kita tahu kebanyakan hukum gantung kat Malaysia pun ataupun satu dunia daripada dadah berapa gram kalau dia ambil ganja dipegang, dia boleh kena penjara ataupun gantung. Mungkin ada sikit pencerahan Cik Din. Okey, so hari ni sebenarnya saya nak fokus pada dadah dia ada dekat sekitar komuniti kita je. Maksudnya kita tak adalah pergi jauh ke apa kan. Sebab kita lebih concern pada macam UK Perdana, Ampang, kawasan Ampang. So macam kawasan Ampang, kes paling tinggi adalah buat masa ni dadah jenis syabu. Daripada peringkat sekolah hinggalah kepada umur yang kita tangkap baru-baru ni, umur 50 tahun. 55 tahun ni baru mula terjebak dengan dadah, tangkapan pertama. Jadi apa yang kita nak bangkitkan isu hari ni supaya parents ni ataupun keluarga ni dia tidak boleh merasakan yang anak dia ataupun family dia selamat, tidak berisiko maksud saya. So apa yang kita nak bawa hari ni adalah semua yang ada hari ni adalah berisiko. Macam kita tunjuk slide tadi adalah dadah terbaru, darah untuk merekrut. Jadi risiko untuk seseorang tu untuk jadi penangis dadah adalah tinggi.
kita juga dapat tangkapan macam parents yang kata, anak saya tak keluar rumah pun, tak isap rokok pun, tapi terlibatkan dadah. So dadah sekarang dia tak ada macam kalau dulu dia lebih pada step. Zaman-zaman dulu dia lebih pada rokok, ganja, heroin dan ada step-step dia. Kita ada juga yang kita tangkap pelajar yang tidak isap rokok, tak ada masalah sosial tapi menggunakan dadah jenis sabu. Ada orang rekrut dia untuk dadah jenis sabu. So yang ni yang kita nak bangkitkan. So kalau saya nak tunjuk satu benda, kalau tuan-tuan boleh nampak depan kamera ni, ini adalah satu jenis kaca nampak seperti kaca barang perhiasan. Kalau Cik Bun, saya tunjuk kat Cik Bun. Cik Bun rasa ni apa Cik Bun? Tuan Bun. Cik Nasri kat. Tuan rasa apa ni? Tak tahu. Mana saya tahu? Tu saya tanya tu. Rasa apa? Agak-agak apa? Tak pasti pula. Macam amal punya. Dikaji. Uji kaji. Cuba bayangkan tuan-tuan, benda ni ada di dalam rumah kita, ada di dalam bilik anak kita, tapi kita tak tahu apa ni. Yang ni jual tu Din. Yang ni yang kita nak bangkitkan hari ni. Bila parents ataupun family dia spot check bilik anak dia, tapi dia tak ada info yang cukup untuk apa yang dia nak spot check. Yang ni sebenarnya tuan-tuan adalah alat untuk mengisap dadah jenis sabu. Kalau dulu je ada straw terkeluar panjang, botol, guna botol buat batuk. Sekarang ni macam ni. Jadi kat sini kita nak bangkitkan kerisauan di mana kebanyakan keluarga dia deny anak dia hisap. Dia kata saya selalu spot check beg anak saya selalu spot check. Tapi saya tak jumpa apa-apa. So benda-benda ni lah yang kita kena alert. Kita kena ada orang kata parents pun sendiri kena study, kena ada info yang lebih berkaitan dadah terkini ni. Kalau tak ada info yang terbaru, masih lagi menggunakan info-info lama, kita tak tahu benda ni ada kat rumah kita. Macam tadi kita tunjuk packaging. Kenapa packaging sos? Tapi takkanlah setiap kali anak kita bawa balik sos KFC kita nak suspect. Tapi tuan-tuan kena tengok di hujung sos tu telah dipotong dan digam balik. So segala packaging yang telah direnovate ataupun diubah, kita kena check. Kebanyakan parents mungkin check bag, check katil, tak check tong sampah. Okay. So kita kena check. So hari ni kita cuba nak timbulkan kerisauan dadah baru ni mungkin dah ada dalam rumah kita tapi kita tak tahu. So hari ni kita nak bagi input. Mungkin Puan Ju sekejap lagi akan bagi dari segi macam mana seorang parent mula kenal anak dia, macam nak kenal anak dia pasal dadah. So Okay, kita mungkin kita boleh sambung dengan Wan. Macam Wan dia asyik menungkat dagu je tu tengok. Dia tak bergerak pun. Baik. Okey, tak apa Wan, dia cakap kat Puan Ju dia handsome sangat. Nanti orang tergoda dengan dia. Dia tak gambar handsome tu je. Okey, Wan, mungkin Wan boleh ceritakan sikit. Tu gambar betul ke tu? Tu gambar betul ke tu? Tipu. Gambar betul. dia gambar betul lagi handsome tu, dia takut tu. Dia takut. Susah nanti. Apa tu? Okey, saya difahamkan Wan sekarang umur berapa tahun Wan? 22. Wan 22. Sekarang buat apa? Sekarang kerja. Sekarang Wan kerja ya. Mungkin Wan boleh ceritakan sikit masa bila Wan asal daripada mana? Sikit banyak macam mana Wan boleh terjebak dengan inilah. Nanti kita boleh tanya Puan Ju sikit. Nanti lepas tu kita kongsi pula dengan Puan ya. Saya asal dari Pahang. Lepas tu saya mula terjebak daripada pengaruh rakan lah. Pengaruh rakan. Okey. Masa tu umur berapa tahun Wan? Masa tu umur 16. 16 tahun. Wan lagi tu. Macam mana 16 tahun ni boleh terjebak? Ingin tahu ke pasal rakan macam mana kisah? Rakan ni merekrut kepada saya. Jadi saya nak cubalah. Macam tu. So dia kata Wan satu hari Wan main bola sampai tengah malam ke macam mana? Main futsal. Sampai futsal. Lepas tu saya teman dia balik. Lepas tu dia singgah rumah member dia. Masa tu lah dia ni merekrut kepada saya.
Rekrut maksudnya dia bagi try ke dia rekrut sesuatu? Dia suruh ambil, dia suruh saya try. So try, okay. Hmm. Encik Din, dia memang kalau macam nak suruh orang tu jual, memang dia bagi kita budak tu try dulu, dia bila dia hook, dia suruh budak tu jadi pengedar ke macam mana? Dia punya SOP dia. Oh, ada SOP dia. Mesti ada, takkan nak bagi percuma je, dadah semua. Kata orang putih kata no freelance kan. So apa macam tu? Itu satu cara ke Encik Din? Untuk dia kata merekrut tadi. Macam tak ada orang nak bagi dadah free-free pun kan? Tapi macam sebenarnya dia rekrut dadah ni dia marketing lah. Macam kita dapat hari ni dapat kata beli SIM card dapat top up free RM5. Next tu kita kena top up balik. Takkan hari nak free. Kita kena, dia panggil ni payung dulu. Dia payung dulu bahasa-bahasa bahasa mereka pasar, bahasa mereka. So dia payung dulu satu, tak rugi pun. So nanti dia akan tahu investment dia orang. Bila dia payung seorang budak, contoh dia bagi kat Wan, besok tu bila Wan dah rasa macam benda tu feel seronok, dia akan minta lagi, kali kedua kena bayar lah. Okey. Terima kasih. Abang payungkan dulu So abang payung. Abang payung. So Wan, yang kawan tu berapa umur Wan? Apa? Kawan yang bagi rekrut tu berapa umur dia? Dia tu tua setahun daripada saya. Di sekolah lagi lah. Masa tu dia dah tak sekolah lah. Dia dah berhenti. Dia dah berhenti sekolah masa tu. Dia masih sekolah. Okey. So masa Wan try tu, Wan tahu tak dadah tu bahaya? Tahu. Tapi nak juga. Jarang penagih tak tahu dadah bahaya. Semua Tapi orang tahu dadah. Tapi nak mencuba lah tu. Betul lah. Yalah. Tak, jadi kadang kita nak tahu, kadang-kadang dah macam Cik Din apa semua dah bagi dah keluar TV, dah keluar poster, dah letak kat sekolah, dia dah tahu benda itu susah, tapi kadang-kadang kita kena tahu kenapa dia nak ambil juga. Macam dia tak tahu ke akibat ni mungkin akan teruk lagi. Wan itu ada cerita pasal 2 tahun betul Wan betul-betul melekat. Betul ke Wan? Betul? Betul. Jadi selama 2 tahun tu abang tu dia payung kan je 2 tahun. Bankrupt tu. Tak. Tapi masalahnya saya apabila saya jumpa lah dia payung saya. Sampai saya kalau tak jumpa saya tak ambil lah. Sampailah saya kerap jumpa dengan dia, saya melekat. Macam tu. So berapa lama kalau macam lama ada masalah. Nampak kan? Sekejap. Laptop nampak. Saya off. Nampak. Sekejap. Nampak? Okey. Tak, satu benda macam saya nak fahamkan macam mana benda tu boleh melekat. Jadi kalau masa dalam 2 tahun tu bukan macam sekali kita ambil dia terus melekat, betul kan? Betul. Tak Jadi melekat lagi. tak pernah ke dalam masa 2 tahun tu Wan rasa ni tak bagus aku buat ni dan aku tak nak ambil lah. Boleh tak macam tu? Dah payah dah sebenarnya. Kalau dah 2 tahun tu dah melekat tu. Dah payah dah nak berhenti. Okey. Tapi mungkin masa tu tak ada minta siapa ke, nasihat ke apa ke dan sebagainya. Masa tak ada orang tahu lagi yang saya ambil. Dari segi keluarga dia tak nampak ke macam Wan ni dah tak tahu balik lambat ke, ataupun keadaan fizikal ada berubah tak Panju kalau orang yang ambil macam Syabu macam Wan ni? Din? Lain tak orang yang ambil ni? Dia dulu mungkin dia bulat ke, dia dah kurus ke, ataupun dari segi fizikal ada berubah? Fizikal lah perubahan kot. Dari segi fizikal ada juga berubah, tapi kalau kita tengok sekarang ni macam Syabu, dia lebih pada masalah mental, so chemical. So ada juga pengguna Syabu ni yang badan dia lagi besar daripada saya. So fizikal ni agak sukar lah sekarang ni. Kalau dulu kita nampak ini kalau kurus ni confirm. Sekarang tak ada dah. Sekarang ni fizikal ni salah satu, tapi dia bukanlah main point fizikal ni. So ada yang penagih Syabu dia, tapi dari segi perubahan tingkah laku, perubahan harian dia memang berbeza. So untuk penagih Syabu ni kita boleh kenal dari segi macam contohlah ada anak yang berubah dari segi, tak berubah dari segi fizikal, tapi berubah dari segi tingkah laku. So dah Syabu, sebab itulah banyak kes Syabu ni antara kes-kes yang
Kalau bunuh mak kan, hari tu bunuh ayah kerak mak 18 semua kes syabu. Itu kat Ampang kita ada seorang remaja tikam mak dia sampai 6 kali. Kalau sekali boleh dah tertikam, kalau 6 kali dah berapa kali tu. So yang ni semua adalah penyalahgunaan syabu. Dari segi fizikal ada efek tapi dia tidak terlalu ketara. Mungkin kalau Fuad dulu masih isap syabu, kurus sama? Tak kurus kan? Saya isap syabu dulu cengkung lah. Lagi nampak cepat cengkung lah. Heroin pun saya bantai, syabu saya bantai. Kan? Sekarang ni tak ada dah. Kan? Alhamdulillah. Badan pun semakin lama semakin naik. Kan? Tapi apapun dia ambil dadah, perubahan tu akan berlaku. Semua, merangkumi semua. Pemikiran dia akan berubah, perangai dia, sikap dia, semua akan berubah. Kan? Disebabkan pengambilan dadah dia tadi lah. Tu dia katakan, jikalau mengambil dadah, apa jenis dadah sekalipun, sesuatu yang buruk pasti akan berlaku dalam hidup anda. Satu itu terlalu banyak, 1000 tidak pernah mencukupi, itu bermaksud dia virus. Jikalau kita ambil dia, bermakna dia akan sikit-sikit akan merosakkan semua. Dia umpama virus. Kan? Jadi bagi saya, kalau saya dulu, saya bermula dengan suka-suka je sebagai masa tu masih sekolah. Masa sekolah ialah suka-suka dengan kawan ponteng sekolah, kena ganja, isap rokok, apa semua. Kita cuma rasa, kita tahu itu dadah. Tetapi disebabkan nak merasakan kita ni macam jantan kan, kawan boleh terima kita, rasa kawan boleh terima, boleh hormat kita. Wah, kalau kita ambil dadah ni kita rasa kita bagus lah kan. Bagus daripada yang lain lah. Tapi bila akhirnya dalam masa yang tanpa kita sedari, mula tak tahu juga yang saya dah ambil heroin, dah bila mula ambil heroin, saya tak ada rasa apa pun, saya tahu dadah. Tapi akhirnya saya rasa, saya sebenarnya dulu saya tak tahu gian tu macam mana. Tapi bila saya rasa menguap, keluar hingus, berair mata, saya tanya orang-orang yang dah lama isap dadah ni, dia kata tu gian lah tu. Dia kata kamu dah ketagih, dah gian. Oh jadi macam mana nak buat, kena ambil balik ambil lagi bila kena aja benda tu okey, dan kembali normal, badan tu kembali normal, tak ada sakit-sakit, tak ada marah-marah baran kan, tak ada rasa rimas. Bila dah kena okey kan. Jadi yang ni yang membuatkan takut nak buang ni. Bila nak buang rasa badan tu macam kan. Tapi setelah apa yang saya lalui sehingga hari ini, saya rasakan berhenti dadah tu mudah. Kan, kena tangkap, duduk 2 minggu dalam lock-up ke, dalam detox ke, dah berhenti dah dadah. Tapi yang sukar dia adalah menjalani hidup tanpa dadah tu. Itu yang amat sukar. Kalau berhenti dadah ni bila-bila boleh berhenti. Sehari pun dah berhenti, 2 hari pun dah berhenti, seminggu pun dah berhenti. Tapi nak menjalani hidup tanpa menagih dadah, itu adalah sukar. Tapi dia hanya penyakit yang sukar. Dia bukan penyakit yang mustahil, yang tak boleh. Dia sukar. Sukar nak alami, nak menjalani dia payah, perit, susah tu yang selalu kata susah nak berhenti. Memang susah. Tapi dia boleh. Kan? Dia perlukan keikhlasan dan ketekatan yang bersungguh-sungguh. Kan? Perlu fokus. Sentiasa mengingatkan diri ni. Jadi dia perlukan bukan setakat kesedaran, perlukan kefahaman juga, perlukan ilmu. Terima kasih. Ada orang tanya, Elistan dia tanya, berapa belanja kalau ambil syabu ataupun dadah sebulan average kalau masa Fuad dulu? Kalau saya dulu selepas habis sekolah saya mula bekerja. Bila mula bekerja time tu saya dah mula orang kata apa, aktif lah. Hari-hari saya ambil sehari 3 kali heroin tu, 3 kali. Tengok berpandu pada duit lah, kalau ada duit ada. Akhirnya satu hari tu lebih kurang dalam 50 tak habis lah. Tapi dia dadah ni dia naik. Hari ni tu yang dikatakan satu terlalu banyak, 1000 tidak pernah mencukupi. Mula 1 tiup, 2 tiup cukup. Tapi bila dah lama-lama hari-hari dia rasa tak cukup. Dia naik ke 3, 3 naik ke 4. Jadi belanja tu naik. Sampailah saya tak tahan dengan perbelanjaan dadah ni, saya jual. Sambil saya hisap, saya berniaga kecil-kecilan.
Tu yang boleh rolling balik, menampung balik saya punya kos nak hisap tu. Kalau dah tahap sampai dah banyak hisap tu memang 100 adalah kan. 100 lebih tengok pada ni lah. Itu yang saya terpaksa jual untuk saya rolling modal tu balik untuk nak ambil. Sehinggalah kena tangkap. Kena 100 tangkap hari. yang kali 100 hari. 100 hari. Kalau peringkat awal tu dalam 50 ke bawah lah. Tapi bila dah naik, dah terlalu lama, dia akan jadi 100. Jadi tak cukup. Okey, Jadi itu yang kalau kita kerja gaji RM50, kita punya hisap 100, jadi terpaksalah buat kerja-kerja sampingan ni. Snatching, menyamun, mencuri yang biasa kan. Pasal perbelanjaan kos sudah dah melebihi daripada gaji. Jadi kalau bekerja lama-lama akan mendatangkan masalah pada majikan kan. Kejap-kejap lari keluar nak cari barang, kejap-kejap kan nak duduk dalam tandas nak hisap, dah dapat barang kan nak hisap pula sikit punya lama dalam tandas tu. Majikan mana yang tahan dengan kita? Akhirnya kena buang kerja. Bila dah kena buang kerja, terpaksalah buat kerja yang cepatkan duit tu. Kan? Menyamun ke, mengedar ke, itu semua yang mendatangkan duit yang cepat. Sebab badan dah sakit dah, nak tunggu gaji sebulan tak larat dah. Terpaksa buat kerja yang dapatkan gaji yang cepatnya. Iaitu mencuri lah. Mencuri ke menyamun ke. Okey, terima kasih Encik Fuad. Puan Ju mungkin boleh cerita sikit macam mana nak merawat Abang Fuad ni. Encik, saya nak tanya sikit je. Bila mula ambil sikit, dah sampai belanja dah makin tingkat, maka dia akan pergi mencuri. Kalau paling senang sebenarnya jual dadah balik. Boleh cover. Jadi berapa banyak dadah kalau berapa gram mungkin dia masuk penjara, berapa gram dia mungkin kegantung ke tali gantung. Itu yang sampai saya rasa itu agak anulah. Dia nak tahu ke? Tahu. Itu section ni saya rasa lebih baik tanya Puan Ju lah, lebih arif pasal buat section ni kan. Mungkin boleh cerita sikit macam mana kaedah-kaedah yang dibagikan untuk merawat orang di sini. Puan Ju okey ke? Din? Nak sambung? Puan Ju? Puan Ju mute. Kena mute tu. Tak dengar. Okey. Silakan Puan Ju. Okey. Yang tadi berkaitan dengan kandungan dadah tu atau yang tangkapan tu, selalunya untuk yang dadah-dadah ni kita ada akta-akta yang berkaitan lah. Yang mana bawa akta dadah berbahaya, bawa akta racun, bawa akta rawatan dan pemulihan lah. Tapi kalau khusus kepada AADK ni, kita lebih kepada akta rawatan dan pemulihan lah. Okey, dan kalau ikut kata penceritaan Cik Fuad tadi pun, pengalaman mereka yang terlibat dengan dadah ni pun sebenarnya ada banyak jatuh bangun lah. Dan selalunya kalau macam di ADK, rawatan yang selalunya kita berikan lebih kepada salah satu section di bawah section 6, iaitu kita berikan pengawasan. Dan salah satu lagi dimasukkan di dalam pusat pemulihan lah di bawah section 61A. Ada juga di ADK kita membuat pemulihan secara sukarela. Maksudnya kalau melalui mahkamah ni memang paksa rela. Mungkin family buat aduan ke polis tangkapan untuk bagi pada kita ke atau ADK tangkap sendiri. Ada juga yang klien yang datang secara sukarela, maksudnya datang ke ADK untuk program pemulihan lah. Itu antara yang kita boleh buat lah di bawah section 8. Ataupun satu lagi di bawah section 9, iaitu kes-kes yang di bawah kanak-kanak yang di-refer juga datang ke ADK untuk program pemulihan lah. Dan saya rasa pengalaman Cik Fuad sendiri pun sebenarnya dia banyak juga pemulihan-pemulihan yang dia dah pernah join. Antaranya macam pengawasan, kalau kata pusat serenti tu sendiri, atau kalau dulu orang familiar dengan pusat serenti, tapi sekarang ni kita dari branding nama kita panggil PUSPEN ataupun Cure and Care Rehabilitation Center atau kita tengok CCRC. Dan saya rasa saya antara pegawai pemulihan yang masukkan Cik Fuad di dalam pusat jugalah. Okey, dan sekarang pun dia alhamdulillah dia bersama-sama dengan saya dan tak ada dendam pun, sebab ialah kepulihan yang kita nak buat ni
Yang paling penting adalah sebenarnya untuk kita bantu. Sebab kalau kita tak cuba, sebab kadang-kadang ada klien kita ni bila kita buat tangkapan, kita masuk, kadang-kadang diorang akan jadi macam sepatutnya aku tak perlu masuk pusat. Sepatutnya aku tak perlu PS sebab aku ni bukan penagih. Aku ni just guna dadah je saja je, tak ada bagi kesan pun. Tapi bila dia masuk ke ADK, that's why bila rawatan kita akan bagi, kita panggil information ataupun pengetahuan pada mereka. Kenapa kita cakap bila orang terlibat dengan dadah ni, lama-lama dia akan bagi kesan kebergantungan itu. Tu yang sebenarnya kesan yang paling bahaya lah dalam penanganan dadah. Sebab kalau kita buat sesi kali pertama dengan klien kita, sesi awalan, ramai yang klien kita yang tak pernah nak mengakui bahawa itu masalah mereka dan kita perlu sama-sama untuk bantu untuk mereka keluar daripada kehidupan itulah. Okey tuan. Okey, tapi dari segi satu sudut pula, mungkin kalau macam saya ada orang mungkin takut kalau moment dia report dia kata dia ada dadah, mungkin majikan dia akan buang dia kerja, dia mungkin record dia akan ada, dia dari banyak sudut dia mungkin masyarakat pun nampak teruk. Dari segi rekod, saya takut kalau kita menyerah diri, mungkin boleh bagi pencerahan sikit pada yang dekat luar sana. That's why saya kata orang, kau ni dah masuk pusat serenti, kau ni dah penagih dadah, orang akan, stigma tu masih tebal lagi di masyarakat kita. Sebab tu sekarang ni AADK kita ada satu kita panggil untuk rawatan sukarela lah. Sebab tu kalau kata di bawah AADK ni, kalau datang secara sukarela memang takkan ada rekod, cuma rekod di AADK sahaja. Cuma yang menjadi masalah kalau melalui tangkapan lah, selalunya macam problem pada kes-kes kita di bawah tangkapan akta dadah berbahaya, Seksyen 38B, Seksyen 15.1, maksudnya Seksyen 6 sendiri daripada ADK sendiri 31. So bila kata kita dah tangkap, dah bawa seksyen tu, kita dah bawa ke mahkamah, itu yang akan ada record. That's a problem lah. Sebab kalau kita tengok pada klien-klien kita yang dah datang ke ADK pun, ada juga segelintir majikan yang check record. Maksudnya memang akan ada appearance lah. Mungkin dia boleh tanya pada pegawai ADK sendiri ke, ataupun boleh dia tanya rekod polis ke. So itulah salah satu yang memberi kesan lah. Sebab itu kita wawarkan pada klien, pada ibu bapa, kalau you memang ada permasalahan dadah, datang secara sukarela dululah supaya kita boleh bantulah. Sebab sekarang ni macam di ADK pun kita ada klinik satu Malaysia. Sebagai contoh kalau macam di Lembah Kelang yang paling berhampiran di Sungai Besi, kita panggil klinik satu Malaysia, klinik cure and care satu Malaysia. So mana-mana ni keluarga boleh bawa anak tu sendiri datang. Dan pemulihan dia memang rekod hanya di ADK sahaja. Dan kalau kata appearance untuk dibawa KDN ke apa, memang tak ada lah. Dan pemulihan dia pun kita boleh berikan timetable yang bersesuaian lah, minimal paling lama 6 bulan ataupun sehingga 12 bulan. Bergantung kepada keparahan individu lah terlibat dengan dadah. Okay. Kalau kata tangkapan kita di bawah Seksyen 6, kita kalau masuk pusat ni tuan, 2 tahun, 24 bulan. Lepas tu bila keluar, dia kena lagi pengawasan dengan ADK lah selama tempoh 2 tahun. Tapi kalau kata pengawasan, tangkapan kita 2 tahun terus untuk pengawasan. Okey, terima kasih. Nanti mungkin boleh explainkan sikit. Ada orang tanya sikit ni, mungkin dia nak jawab sikit, saya tak pastilah. Abdul Qayyum Razmi, dia kata mengapa dadah senang sangat dapat kat Malaysia? Adakah dadah ni made in Malaysia, buat kat belakang rumah ataupun diimport? Den? Ataupun Puan Ju? Unmute Den. Den? Unmute. Okay. Okay, sorry. Tadi dia kata kenapa mudah sangat. Okay. Saya nak kita tonton dengar balik apa Fuad cakap tadi kan. Dia adalah dulu Fuadnya adalah seorang penagih dadah betul. Jadi bila dia duit tak cukup, so dia akan meniaga dadah tu untuk tanggung diri dia. So maksud dia jual dadah tu, dia akan carilah macam mana dia nak cari dadah tu ataupun duit lebih untuk dia beli dadah untuk kegunaan dia sendiri. So dia akan jual kepada seseorang. So dijual tu dia adalah rekrutmen. Yang tu yang berlaku dengan Wan tadi. Mana
orang datang bagi dia. Sebab tu orang kata kenapa dadah ni mudah. So kita relate balik dengan cerita Fuad tadi, sebab dia penagih bukan pusher. Penagih ni dia memerlukan satu hari contoh RM100. So dia ada gaji RM50. So mana dapat lagi 50? So cara terbaik dia adalah dia merekrut orang. So macam mana dia nak rekrut? So dia akan rekrut secara random. Dia tengok orang ni bermasalah, dia akan rekrut. So sebab itulah orang nampak macam sesuatu tadi kata nampak terlalu mudah dah masuk ke Malaysia. So kalau ikutkan berapa banyak dadah masuk Malaysia ni, kita pun banyak juga tangkapan dadah. Jadi apa yang kita nak tekan dekat sini, penagih dadah ni sentiasa merekrut penagih baru. Yang tu kita kena terima hakikat lah. So dia punya rekrutmen sama macam MLM rekrut lagi laju. So dia akan sentiasa merekrut, tak kira pelajar ke. Pelajar ni dengan remaja ni lah golongan yang paling mudah untuk terpengaruh dengan benda-benda ni. So jadi rekrutmen tu berjalan dengan laju. So apa yang kita tekankan hari ni adalah kalau boleh mungkin orang akan tanya kenapa ADK ni kenapa boleh masuk dengan custom, macam mana boleh terlepas. So kita kadang kita fikir skop yang terlalu besar. Jadi hari ni kita nak fikirkan skop tu kecil balik. Di mana keluarga, jaga keluarga dulu. Bila kita confirmkan kita jaga keluarga kita ada ilmu kita ada info yang cukup, kita tahu dadah terbaru apa semua, so kita boleh kawal, kita pastikan keluarga kita tidak terlibat dulu. Kemudian macam Cik Nasri, dia tanggungjawab dia besar sikit sebab dia JK. So dia kena pastikan komuniti dia pula tak terlibat. Jadi yang ni yang kita konsep ni kita nak tekankan kepada family, jaga family dulu. Kemudian baru jaga jiran kanan, jiran kiri, depan dan belakang. So kita pastikan keluarga kita tak terlibat. Macam ni kita nak pastikan kita kena ada info, kita kena ada ilmu dulu. Pertama sekali paling basic kita kena tahu bentuk dadah tu macam mana, packaging dia macam mana. So yang macam tadi tu adalah basic info untuk family members tahu. Kita nak elakkan keberadaan dadah tu di rumah kita dulu. Lepas tu baru kita untuk majikan tanggungjawab dia pastikan dia punya pekerja tu tidak ambil. Kita kena jalankan ceramah tempat kerja berbadan dan sebagainya. So hari ni untuk komuniti kita pastikan keluarga kita, family members kita tidak terlibat. Sekiranya ada terlibat, boleh minta bantuan secara terus kepada ADK. So macam Puan Ju sendiri adalah kaunselor. So Puan Ju boleh bantu benda-benda ni. So Puan Ju juga salah seorang yang jaga K-line, phone K-line ADK. So segala masalah keluarga, masalah anak terlibat ke apa, boleh telefon ADK secara terus. Kalau di Ampang boleh terus call ADK Ampang. Setiap daerah ada ADK, jadi boleh hubungi. So apa kita cuba nak sampai ke hari ni lah, kita nak kecilkan skop pemikiran tu. Kita jaga keluarga. Kalau kita asyik mencari kesalahan di pihak lain, maka masalah ni memang tidak akan selesai. Tapi kalau kita dapat kecilkan kita punya skop dan kita pastikan keluarga kita, komuniti kita tidak terlibat, itu adalah satu kejayaan yang paling besar.